Hai semua, kita bertemu lagi dalam Yes, video pertama di bulan Ramadan. Selamat berpuasa saya ucapkan kepada semua. Dah berbuka lah, tapi selamat berpuasa as in dalam bulan Ramadan lah, okay? So, video ni adalah part 2 tentang kisah Lala, seorang pengasuh di sebuah rumah VVIP yang merupakan pemuja syaitan. Untuk anda yang baru terjumpa channel ini, jangan lupa untuk subscribe. And yang baru subscribe tu, cerita ni adalah sambungan daripada video minggu lalu. Jadi, anda boleh stop sekejap, pergi tengok video lama dulu, then baru continue balik tengok yang ni, okay? Ya, selepas sesi bercakap telefon yang tahu pun kau takut. So Lala ni baliklah rumah mak dia. Tapi dekat rumah mak dia, dia pun tak senang duduk lah. Sebab dia didatangi mimpi ngeri setiap malam. Tiap-tiap malam benda yang dia nampak masa dia nak lari daripada rumah, benda yang bentuk ngeri kat luar rumah tu kan, akan datang dalam mimpi dia. Memang benda tu tak buat apa pun, tapi benda tu datang menakut-nakutkan dia je. So dia takut bila nak tidur sebab dia tahu dia pernah nampak benda tu. Jadi dia tahu benda tu bukan mimpi je. Dia rasa okay, benda tu mimpi lah sebab dia tidur dia terjaga. Tapi dia tahu bentuk tu like benda tu exist. Bukan mimpi yang macam kau imagine benda takut lepas tu terbawa-bawa mimpi. Tak. Memang dia tahu benda tu wujud dan dia tahu bersebab kenapa benda tu kacau dia. Tapi dia tak pernah bagi tahu family dia yang dia ni ada diganggu dalam mimpi ni semua sebab dia takut. Satu, sebab dia kan dalam kontrak kena habiskan kerja dengan Datin tu at least setahun. Lepas tu kan ni recommendation mak dia. Kan dia cakap dengan mak dia. Lepas tu katalah mak dia suruh berhenti ke, atau tahu mak dia pergi serang Datin tu, kita tahu kan. Nanti kan macam mak dia dipulaukan pula oleh grup marhaban ni semua. So Lala ni banyaklah benda yang dia rasa macam nak luah sebersalah, tak luah dah dia yang susah kan. So menghitung hari lah beliau. Menghitung hari detik Datin tu nak pulang dari bercuti. So to cut the story short, a day before Datin tu nak sampai balik Malaysia, semua orang lah dah berkumpul dekat dom diorang lah. Of course nak kemas-kemas rumah, mana nak lap-lap, berhabuk-berhabuk. Yalah 2 minggu kan tak ada siapa kat situ. So Kak Asiah ni kira macam ketua maid kat situ lah, sebab dia macam super senior maid tu. Dia lah yang awal-awal warning, jangan sibuk pergi bilik ke bilik, jangan ambil makanan apa semua lah dia. Kak Asiah nama dia, bukan nama sebenar. Lepas tu Kak Asiah ni tanyalah, so macam mana dia duduk seorang kat sini, macam mana perasaan bila sendiri? Sebab Kak Asiah tu selalunya kalau Datin tu cuti ke apa, orang lain balik, tapi Kak Asiah tu yang selalu stay back. So bila Lala ni yang volunteer hari tu, kan dia dapat balik jumpa relatif dia lah. So dia tanyalah Lala, so macam mana perasaan sorang-sorang kat sini? So Lala just cakap, tak, sebab dia bosan sorang-sorang. Lala dia call Datin untuk balik rumah. Kata dia tak tahan lama pun sebab boring gila tak ada orang. So macam conversation tu mati di situ lah. So masa keluarga VVIP tu dah sampai, Lala dah takut. Yelah, Lala punya conversation tu kalau korang tengok video lepas kan, dia kiranya Datin tahu apa yang dia buat kan. So dia macam takut-takut. Tapi tetaplah dia orang menyambut lah keluarga VVIP tu. So Datin ni panggil lah semua, dia bagilah souvenir, termasuk Lala. Lala pun dapat souvenir. So Datin tu memang buat macam biasa Datin tu langsung tak ada ciri-ciri macam jaga kau, tak ada. Datin tu tak ada macam kau akan mati, tak ada. Datin tu memang buat biasa gila. So dia bagi hadiah, dia bagi souvenir, t-shirt Australia. Lepas tu macam barang-barang lotion ke shower gel yang macam brand yang tak ada kat Malaysia lah. So okay, Lala macam okay lah, maybe Datin maafkan dia. So after seminggu Datin tak buat apa-apa, so dia rasa macam maybe Datin ni jenis yang forgive and forget kot, memaafkan dan melupakan. So dia macam lega lah sikit. Dia tunggu seminggu untuk Datin panggil dia macam menghadap lah kan, sebab dia dah buat salah. Tapi tak ada apa-apa tindakan, tak ada apa-apa macam meeting ke apa, tak ada. So Lala macam okay, tak ada apa kot. Korang mesti ingat Lala ni macam insaf ke apa kan. Tidak guys, tidak. Bila Datin tu dah layan dia dengan elok, dia punya perasaan untuk explore lagi tu masih wujud. Macam dia rasa macam aku nak korek lah sebenarnya kan. Diorang ni mengamalkan apa
apa syirik semua ni. Macam tu. Padahal dah kena kacau dalam mimpi semua. Tapi bila dia tengok datin tu macam okey, lepas tu mimpi ngeri pun dah tak ada. So dia ingatkan macam dah forgive and forget. Dia jadi macam detektif pula. Dia nak merungkai apa misteri di sebalik bilik itu. Actually Lala dia kata masa tu dia pun tak tahu kenapa perasaan dia membuat-buat untuk nak sangat bongkar apa amalan yang diamalkan oleh keluarga VVIP ni. Berbekalkan iltizam itu, dia jalani hari dia macam biasalah. Cuma ada satu petang ni, Datuk dengan Datin ada tetamu. So Datuk dengan Datin dia akan entertain tetamu usually dekat ruang tamu kat bawah. Tapi kalau orang tu macam special ke apa, dia bawa naik atas. So macam orang tak dengar sangat lah conversation tu. So Datuk dengan Datin kat atas, the kids dah nap sebab time ni macam petang-petang macam tu. So dia ambil inisiatif untuk volunteer siram pokok bunga. Sebab dia tak nak lah nampak macam tak bekerja sangat kan. Sebab dia kerja nanny je. Memang dia tak payah buat kerja rumah, tak payah kemas apa semua kan. Korang faham je lah bila rumah bangalo, rumah agam, banyaklah pokok bunganya. So dia siram. Dah nak masuk maghrib ni, masih menyiram pokok bunga. Bila cerita pasal rumah besar, bila you siram kat sini, you tak nampak apa yang berlaku kat sini lah kan. Okay, so dia kata masa dia dah sampai dekat area ada kolam ikan koi ni, dekat situ ada macam gazebo. So dia duduk menyiram ni, dia ternampak kelipat Datin. Datin ni duduk dekat gazebo tu sambil termenung jauh. Termenung jauh. Dia memang tak nampak macam dia tengah tengok ikan. Nampak dia macam termenung jauh, kosong macam tu. Dia pun tak tahu je lah lagi. Dia macam, mungkin Datin tu nak tunggu Datuk lah kot, nak bawa tetamu dia datang minum kat gazebo tu. So dia tak rasa pelik lagi lah. Benda dah nak maghrib, kau nampak Datin kat gazebo, sedangkan kau tahu Datin kat dalam. Lala siram. Dia toleh. Sudah. Datin tu tengah berdiri, pandang tepat ke arah dia dan menjegilkan mata Datin tu tepat ke arah dia, tak bergerak, berdiri tegak, mata terbeliak je tengok si Lala tu. Lala panik. Lala buat tak tahu je lah. Siram. Lala pandang lagi, masih memandang Lala. Ada campak je batang pipe tu, dia tutup air, dia terus masuk dalam. Bila dia masuk dalam, dia dengar suara Datin dengan Datuk dengan suara tetamu tu macam ketawa-ketawa. Allah, maksudnya yang kat luar tu bukan Datin. Sudah. Ni benda tu lah Lala dah tahu. Lala kan memang dah kena. So dia pergi je dapur. Dia tengok dekat dapur tu, the kids dah bangun, komplain lapar. Ada pembantu tu tengah sediakan makan. So Lala just macam okay lah, tolong, and then just layan budak-budak tu makan, and that's it. Waktu malam tiba, Lala dia macam saja cari alasan untuk lepak tau dengan Kak Asia dengan pembantu-pembantu lain. Sebab dia belum lagi nak pergi bilik dia sorang-sorang. Dia waktu senja tu dia dah tengok Datin terbeliak je mata jegil kat dia kan. So dia macam adalah perasaan takut tu. Walaupun dalam berani-berani dia nak membongkarkan apa amalan keluarga tu kan, tetaplah takut sebab benda hantu. So anyway, dia dah borak-borak. Dia macam sajalah buka topik macam Kak Asia, pengalaman bekerja lama dengan Datin kan. Actually dia nak korek macam, adakah Kak Asia tahu yang keluarga ini mengamalkan ajaran-ajaran sesat? Dia nak tahulah benda-benda tu, tapi Kak Asia tak cerita langsung, tak sentuh mistik tau. Macam Kak Asia ni macam, Datuk Datin ni baik lah, ambil dia kerja dari dulu lah, apa benda lah, dia memang dah anggap Datin ni macam keluarga lah. Benda-benda boring lah. Tapi Lala dengar je lah sebab Lala tak nak balik bilik. So dah pukul berapa tak Kak Asia tu macam, kita semua kena tidur esok nak bangun pagi kan. So bergeraklah orang lain pun ke bilik masing-masing. So Lala berat hati terpaksalah balik bilik dia yang dia tidur seorang tu. Dia pun berjalan dengan lemah lunglai langkah kakinya. Lala pun baliklah ke bilik dia, kunci pintu, basuh kaki semua, gedebung atas katil tu baring. So dalam dia terfikir-fikir kan, macam muka Datin tu dekat gazebo tadi, dia terfikir. Ada suara tegur dia. Oi, tak tidur lagi? Dia tengah baring ni. Dia toleh kepala, dia tengok katil sebelah. Datin tengah mencangkung ya. Walaupun tadi tu bukan suara Datin. Datin tu mencangkung ya atas katil sebelah. Ya kan, katil sebelah tu kosong sebab Lala kan tidur seorang. Sepatutnya dia dah housemate, tapi dah tak ada lagi pembantu lain yang di-hire kan. Ayu, takut. Mencangkung pula Datin, muka Datin. Lala nak bangun, dia rasa badan dia keras tau, macam
macam ada benda yang tahan. Dia kata dia macam kena tindih. Dia tak boleh nak gerak. Dia nak jerit, suara dia tak boleh nak keluar. Time ni memang dia menangis. Dia punya takut sampai dia terkencing atas katil tu. Time ni lah benda tu gelakkan dia. Sampai terkencing kau ya. Allahu Akbar. Benda tu mengejek. Datin ni mengejek. Ya Allah guys. Dia menangis. Lala menangis lagi benda tu. Benda tu memang bertinggi je, bercakap. Tapi takut lah. Walaupun dia tak naik atas katil kau, dekat sebelah tu, dia bercakap. Lepas tu dia macam takut. Dia nangis. So dalam hati dia baca tau. Dia baca semua surah yang dia tahu. Yang kat sebelah sini yang bertinggi tu baca sekali. Apa yang Lala baca dalam hati, benda tu ikut baca. Masa Lala berhenti, dia dah habis baca. Benda tu pun dah habis bacaan Al-Fatihah tu. Benda tu ketawa kuat-kuat mengilai. Kuat gila. Lama ketawa mengilai. Lala ni memang dah menangis. Bang. Ada orang ketuk pintu bilik dia. Macam Lala. Rupanya pembantu-pembantu lain pun dengar bunyi ketawa hilayan itu. Lala tak boleh cakap ya masuk ke apa, tak ada. Tapi bila ketawa tu kuat. Diorang ketuk-ketuk tak tahulah macam mana apa. Tiba-tiba Kak Asia buka, diorang semua masuk. Datin tu dah hilang. Datin tu gaib guys. So bila semua ni masuk, Kak Asia dengan pembantu-pembantu yang lain ni masuk. Tengok Lala dekat atas tu. Menangis terisak-isak. Tak cakap apa, tak boleh nak cakap apa, hantu, takut, apa semua tak boleh cakap. Diorang tenangkan dia. Dia kata Kak Asia tu ada baca-baca, lepas sapu kat muka dia tau. Then boleh buat dia rasa macam bergerak. Kaki, tangan dia semua boleh bergerak. And barulah dada dia macam boleh bernafas. Dia kata sebab waktu benda tu bertinggik semua yang dia macam kena tindih tu kan, dada dia sempit tau, macam dia tak boleh nak nafas. So Kak Asia ni tanyalah, kita orang dengar ada bunyi orang ketawa-ketawa mengilai datang dari bilik kamu. Jadi apa yang berlaku? So dia cakap dekat dia orang, dia pun tak tahu dia dengar suara tu juga. Dia takut, lepas tu dia kena tindih. Dia tak cerita detail yang sebenarnya lembaga menyerupai Datin ada bertinggi kat katil dia, semua dia tak cakap. Dia takut sebab kalau dia cakap, nanti diorang akan korek apa punca dan diorang akan tahu yang sebenarnya dia pernah masuk bilik misteri tu. Dan dia tak tahu sejauh mana Kak Asia ni yang dah lama kerja ni tahu pasal bilik misteri. Adakah Kak Asia tahu, adakah Kak Asia tak tahu. So dia minta sangat kat diorang semua tolong rahsiakan sebab dia takut kalau bagi tahu bos ke apa nanti macam perkara jadi besar. Memandangkan semua ni baru pulang daripada balik kampung masing-masing, so diorang macam assume ada yang mengikut je lah. So macam okey lah, tak apalah, malam ni semua tidur bilik Kak Asia. Lagipun katil dia tu dah kotor kan. Diorang kata so esok nanti diorang tolonglah sama-sama cucilah katil kau yang hancing itu. So masuklah semuanya ke bilik Kak Asia dan tidur. Malam tu Lala tak tidur langsung sebab dia macam bengang. Dia bengang sebab kan Datin tu tak panggil dia pun, tak marah dia pun. So dia assume Datin tu dah forgive and forget. Lepas tu kenapa Datin tu nak kacau dia waktu senja masa dia tengah jirus pokok? Lepas tu kenapa Datin kacau dia dalam bilik tidur bertinggik macam tu? Apa Datin tu nak? Macam kalau kau nak hukum aku, kau dah hukum aku dekat bilik hari tu yang masa aku dikurung dalam bilik yang ada benda main dengan rambut aku tu semua. Aku dah rasa dah semua tu. Kau nak aku buat apa lagi? Bukannya aku bagi tahu orang engkau ni ada pemujaan semua tau. So Lala jadi berdendam. Padahal engkau tu takkan kena kacau kalau kau in the first place tak sibuk hal orang. Esok tu waktu breakfast Datin tu ada. Jarang kan I cakap Datin tu join breakfast. Datin tu ada breakfast dengan anak-anak. Tak pergi kerja. Lala dah marah. Apa pula Datin ni ada pula. Aku dah set my mind nak naik atas semua kan. Ada pula kat rumah. Dah tak boleh buat apa-apa. Esok pun Datin tu tak kerja. Lusa pun Datin tu tak kerja. Until ada this one time Datuk dengan Datin ni keluar awal. Memang tak ada masa breakfast pun tak ada. Diorang dah keluar awal. Dia just settlekan the kids. Bye-bye. Dah hantar driver dah hantar the kids pergi sekolah. Boom, Lala naik atas. So dia pun naik atas, masuk bilik tu. Masuk bilik tu nampak teratur je lah katil, dressing table. So dia macam benci lah rumah ni. Kejap nampak, kejap tak. Kejap nampak, kejap tak. Macam dah macam lain dimension. Kalau benda tu datang, kau terkencing. Kalau benda tu pandang-pandang, kau lari masuk rumah.
Dandan lah. Bila Datin tu tak ada siang-siang kau berani pula Lala. Okey macam ni lah Kalau kita marah-marah dengan sesuatu kuasa yang kita pun tak faham, kau ingat benda tu akan diam ke? Kau ingat benda tu akan biar-biar kau dengan amarah kau yang memaki-maki hamun keadaan tu? Oh tidak Lala, tidak. The minute dia nak keluar daripada bilik tu dengan perasaan marah dia tu, wap, rambut dia kena tarik. Allah, kedebek. Jatuh terlentang. Sakit lah. Dia dah macam pandang, tak ada apa pun kan. So dia macam, bangun. Dia nak bangun, dia nampak, Datin tu dekat depan pintu. Terkejut juga. Takut pun. So dia bangun, belum sempat dia nak cakap sorry ke, nak cerita apa lagi, dia nak putar belit ni. Pang, Datin tu lempang tersungkur member. Dia nak bangun, Datin tu terus pusing, tak cakap apa. Muka, memang dia kata muka Datin tu tak ada ekspresi, pusing. Jalan turun tangga. Dia kata okey, tu confirm bukan Datin. Betul pun bila dia turun, tak ada. Datin memang tak ada kat rumah. So malam tu, masa dekat dom, sudah tiba malam biasalah, semua tidur dekat bilik Kak Asia. Actually lepas je kejadian yang semua orang terdengar ketawa, mengilai tu kan, memang semua tidur bilik Kak Asia. Tapi tak ada apa-apa gangguan. It's just that diorang decide tak apalah, sempit-sempit pun tak apa, janji together. So diorang memang tidur, pasang lampu. Ever since that day tak ada apa-apa gangguan, tapi diorang still together lah, korang faham lah kan. Tapi dah Lala buat hal siang tadi, nak masuk bilik misteri, member dah kena lempang, dah kena tarik rambut. Of course malam tu ada lagi lah gangguan. So malam tu semua dalam bilik Kak Asia tidur pasang lampu. Tiba-tiba semua ni terdengar bunyi mengesot. Set. Dah dengar bunyi ngesot tu, semua pun macam whatever lah, tidurlah, janji kat luar. Ai, pop, lampu terpadam. Ayah, typical lampu terpadam, typical. Allahu Akbar. Menjeritlah segala pembantu-pembantu rumah bersama Lala di dalam itu. Dalam menjerit tu, Kak Asia tu try lah bangun. Kak Asia ni lah, Kak Asia sebab dia paling tua kan, dia macam mak-mak lah dah anak-anak ni takut. Aku terpaksa lah beranikan diri. Entah-entah Kak Asia pun takut guys. Dia try lah tuk balik lampu tu. Lampu tu tak on balik. Tapi salah seorang menjerit menunjukkan a ceiling. Allah, kali ni diorang tak tahulah apa, lembaga hitam terlekat dekat atas ceiling tu. Ai, menjerit semuanya dan juga Lala keluar meluru daripada bilik itu nak pergi rumah agam. Sebab mereka rasa rumah agam tu yang paling selamat. Diorang tak tahu kat rumah agam tu HQ ada bilik misteri. Oh, lari. Lala ni Allah, tipikal jugalah dalam kes bila cerita hantu ni kan, pengalaman kita bila kita ni dah kena kacau, ada je benda yang berlaku kan. Allah, tersadung tak apa-apa lah pula, gedebuk jatuh. Dia buka mata, dia dekat bilik dia balik. Buka bilik dia balik. Member dah takut, pusing sebab nak tengok lah katil sebelah tu ada ke apa benda ke apa, ni mimpi ke apa ke. Nak tengoklah sebelah tu kan, Puk dah nampak mak dia duduk. Oh, menangis peluk mak dia. Sebab dia macam pelik lah, kau ni apa hal kan, kat sini apa ni, katanya malam kena kacau hantu ke apa. Entah korang lari-lari tersadung dan jatuh pengsan. Ni lah mak datang. Datin telefon. Oh, dia cerita kat mak dia, tapi dia tak cerita detail, dia takut tak sempat kan. Dia cerita sikit je, dia kata yang dia memang ada pernah masuk bilik tu. Datin ni puja setan lah apa, sempat lah cerita. Mak dia tercengang je lah. So dalam dia orang macam terbingung dua-dua beranak ni, antara mak dia nak percaya tak percaya, antara dia macam mengconvincekan mak dia ni. Datin pun datang masuk. Dah takut ni Datin ni, tak tahu tu Datin ke hantu ke. Alah, hai trauma kot. Tiba-tiba bila Datin tu dah masuk, mak dia pula gatal minta maaf kat Datin tu. Minta maaf lah atas salah silap anak saya, tingkah laku anak saya. Hai, member panik lah, kenapa mak nak minta maaf. Datin tu lagilah clueless. Datin tu macam kenapa nak minta maaf kat saya. So Lala ni tak tahu Datin ni buat-buat ke apa hal ni. Dia tahu kan aku explore rumah dia, tapi Datin ni macam genuine dia. Tak apa kak, tak ada salah, tak ada nyek macam baik, lemah lembut betul lah. Lepas tu mak si Lala ni suruh Lala cerita from A to Z dekat Datin. Lala macam berat lah sebab halo, Datin tu dah tahu kot, dia yang cakap tahu pun kau takut kat aku, so aku nak cerita apa lagi. So mak Lala macam cerita balik betul-betul kat Datin. Motif mak dia nak suruh dia cerita, tapi somehow Lala dengar cakap mak dia, Lala pun cerita lah dekat Datin. Datin tu memang tercengang sumpah.
Datin tu tak faham apa yang dia cerita. Datin tu tak tahu apa yang dia cakap ni. Datin macam, bila masa awak call waktu saya cuti, saya tak terima panggilan. Dia dah syak, Datin ni mulalah kan, sebab dia kan ada dendam kat Datin tu. Dia macam, Datin ni mulalah pura-pura depan mak aku ni semua kan. Kau tengok baik sangat, tahap yang kau puja kat atas tu member dalam bengkak. So Lala just mati-mati dia minta nak berhenti kerja lah. So Datin tu cakap, nanti dulu, bagi dia siasat. Lala macam, kau nak siasat apa? Dalam rumah kau, bilik pelik engkau yang puja. Kau nak siasat apa? Kau cerita apa ni kan? So Datin tu kata, tak apa, saya carikan ikhtiar untuk bantu ubatkan awak. Dia macam, kau tak payah ubatkan aku lah. Gila engkau tu yang hantar-hantu kat aku. Tapi dia tak cakap macam tu lah. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap dalam hati je. Dia tak berani sebenarnya nak maki-maki Datin tu ke apa. Itu cuma perasaan dia waktu tu. So to cut short, Lala kata, it turns out memang Datin tu tak tahu apa-apa. Bukan dia yang memuja. It turns out itu semua kerja Datuk yang menyimpan benda dekat dalam bilik tu. Bila Datuk tu dapat tahu yang Lala ni ceroboh, Lala ni sibuk, Lala ni sebenarnya masa awal-awal, kalau dia tak gatal ceroboh, Datuk tu pun tak kacau dia tau. Datuk tu arahkan benda tu untuk menyerupai Datin. Sebab Datin yang banyak deal dengan dia, Datin yang banyak bercakap dengan dia, Datin yang hire dia. Conversation Lala nak minta izin balik ke rumah dia waktu Datin tu bercuti tak berlaku. Kalau ikutkan memang benda ni susah sikit nak explain daripada saintifik lah. Tapi ini semua adalah mainan syaitan. Lala tak berkomunikasi langsung pun dengan Datin. Bukan Datin yang cakap, tahu pun kau takut. Bukan Datin. Itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian. Inilah sebenarnya pengakhiran kisah Lala yang sebenar. So guys, kalau anda ada kisah yang lebih kurang sama, ada korang kisah lebih kurang sama, wow, gila lah korang. Okay, tak apa. Kalau anda ada kisah seram, kalau anda ada kisah seram yang ingin dikongsi, jangan lupa hantar email kepada saya, okay? PowerPoint, semoga kita dapat bertemu lagi in the next video, okay? Bye, Assalamualaikum. Thank you for your support.